Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 120. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan reda dengan kamu sehingga kamu ikut agama mereka, sehingga kamu ikut jalan mereka. Ada ke tidak ayat ni? Firdaus Wong yang bercakap ke? Allah yang berfirman. Tak nafikan ada yang baik, ada yang tak buat macam tu. Tetapi bila Allah kata dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran tadi ayat 110, penghujung selepas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, Allah sambung dengan mengatakan alangkah baiknya jikalau ahli kitab ini beriman, tetapi Allah kata majoriti mereka adalah fasikun. Bukan saya kata, Allah yang kata majoriti. Dan Nabi SAW juga telah mengatakan dalam riwayat yang sahih, Nabi mengatakan akan tiba suatu masa di mana umatku akan mengikuti umat-umat terdahulu sehingga sejengkal demi sejengkal demi sejengkal, sehingga mereka masuk lubang biawak pun kalian akan ikut. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan ini adalah Yahudi dan Nasrani? Maka baginda menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi contoh yang sangat ketara ya. Saya bagi contoh yang sangat ketara. Isu LGBT. Ada banyak, tapi saya ambil yang sangat ketara sebab isu ini insya-Allah majoriti kita tahu. Isu LGBT 20 tahun lepas, ada tak mana-mana negara yang mengizinkan perkahwinan sejenis? Ada ke tak ada 20 tahun lepas? Tak ada. Tak ada. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ada ke tak ada? Ada. Kalau mereka nak mengizinkan di negara mereka, di daerah negara mereka, tak ada mengena dengan Malaysia, kita ada masalah tak? Tak ada masalah kan? Negara kamu suka hati kamu. Betul ke tidak? Tetapi adakah mereka berpuas hati setakat di situ? Tidak. Mereka membiayai organisasi dan individu untuk mendukung perjuangannya, sehingga hari ini tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang tak setuju dengan aktiviti kegiatan songsang maksiat itu akan mendapat gelaran homofobik. Akan mendapat gelaran homofobik. Dan jikalau tuan-tuan dan puan-puan cuba tulis sesuatu di Facebook, cuba tulis tentang LGBT, pastinya tuan-tuan dan puan-puan akan kena ban. Mereka akan paksa kita untuk mengiktiraf benda itu, tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga kan bila saya berceramah di luar negara, di suatu negara barat, saya dijemput. Penganjur dah siap-siap bagi tahu kepada saya, Brother Firdaus, when you come here, please, there are certain things that you should not talk about. One of it is about LGBT. Just be silent. Kenapa kita perlu mendiamkan diri? Bukankah barat seringkali melaungkan freedom of speech? Betul ke tidak? Kebebasan bersuara. Kenapa kebebasan bersuara itu hanya apabila kamu menyuarakan terhadap Islam, tetapi bila saya menyuarakan terhadap nilai kamu, tak ada freedom? Maksudnya, itu adalah selective freedom. Kebebasan yang terpilih. Bukannya kebebasan mutlak. Kebebasan yang berat sebelah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama ada kita yang meyakini Islam ini datang dari Allah, ajak orang untuk ikut nilai dalam Islam, ataupun mereka akan paksa kita ikut nilai mereka, sehingga kita sampai satu tahap tak ada peluang untuk patah kembali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, dakwah itu semua kena lakukan. Dan saya akan pergi kepada cabaran dan pengalaman. Apakah cabaran utama dalam berdakwah ini, tuan-tuan dan puan-puan? Saya nak letakkan yang pertama. Cabaran utama dalam berdakwah ini adalah diri sendiri. Adalah diri sendiri. Saya tak akan letakkan salah pada orang lain dulu. Kenapa diri sendiri? Saya bagi contoh pengalaman peribadi. Saya memeluk Islam tahun 2005. Dan dari tahun 2005, alhamdulillah, lepas saya memeluk Islam, saya solat, saya puasa, bayar zakat. Halal haram adalah yang tak makan tu tak makan, yang tak boleh minum tu tak minum. Apa yang diketahui umum tu saya buat dan saya tinggalkan juga. Yang haram saya tinggalkan, yang diperintahkan saya buat.
Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, dari tahun 2005 sehingga 2011, 6 tahun, saya sebagai Muslim, jikalau waktu itu tuan-tuan dan puan-puan berjumpa dengan saya dan bertanya, Bro Firdaus, nak tanya, rukun iman, rukun Islam tu ada berapa? Jawapan saya standard. Standard bukan sebab jawapan saya betul. Sebab jawapan saya adalah wallahu alam bisawab. Saya tak tahu. Saya tak tahu. Bukan salah Melayu. Bukan salah Muslim yang lahir Islam tu. Bukan. Bukan salah jabatan agama. Bukan. Bukan salah majlis agama. Bukan. Salah diri sendiri. Sebab apa? Saya sendiri yang tak nak pergi cari ilmu. Walaupun saya tahu saya sebagai seorang Muslim, mencari ilmu itu kewajipan. Saya yang memilih untuk memeluk agama ini, maka wajib untuk saya mencari ilmu. Tetapi saya lebih rela mencari alasan untuk tidak mencari ilmu berbanding dengan mencari sebab untuk mencari ilmu. Dengan macam-macam alasan, saya sibuk lah, saya dah kahwin lah, saya dah berfamily lah, saya ada anak lah. Macam-macam alasan. Tetapi nak salahkan siapa? Salahkan diri sendiri. Sebab itu cabaran yang pertama tuan-tuan dan puan-puan adalah diri sendiri. Pernah rasa nak give up tak dulu dalam berdakwah? Pernah suatu masa. Dan bila ada niat tu, bila saya fikir balik, hari ini menyesal kerana pernah terfikir macam tu. Sebab saya tak sepatutnya terfikir nak give up. Sebab syaitan, bila tuan-tuan dan puan-puan ni tak buat dakwah, mereka tak kacau sangat. Mereka biarkan kamu dengan hidup. Sebab apa yang dijanjikan oleh syaitan ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Apa janji iblis ni? Tuan-tuan dan puan-puan baca dalam surah Sad, surah 38 ayat 81 sampai 83. Iblis dengan sombongnya, setelah Allah memperkenankan doa dia, dia berjanji dengan Allah, sesungguhnya aku akan menyesatkan semua anak Adam. Itu janji dia. Itulah janji dia. Tetapi saya sendiri yang pergi dengar bisikan syaitan, oh tak nak buat, tak nak buat, tak nak buat, tak nak buat. Bukan mereka kuat pun, sendiri yang buat keputusan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cabaran pertama dalam diri kita. Dalam diri sendiri. Saya tak mau sebut tuan-tuan dan puan-puan dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua cabaran dia. Mungkin ada yang terfikir, bro, first time kau datang ke tempat kami, kata kami ni cabaran. Ya betul. Saya akan terangkan. Tetapi saya nak kata, cabaran pertama adalah diri. Keikhlasan tu ada ke tak? Barangkali sekarang ini saya sedang berceramah, orang tak tahu keikhlasan saya. Keikhlasan saya berbolak-balik. Macam mana? Mungkin saya buat banyak, orang nampak, wah, hebat. Tetapi na'udzubillah, jikalau keikhlasan saya tak ada, bagaimana? Tetapi waktu yang sama, itu barangkali adalah bisikan syaitan supaya dia menjadikan saya, mempertikaikan keikhlasan saya agar saya berhenti berdakwah, dan berjayalah dia untuk menjadikan saya berhenti berdakwah. Dia berjaya. Maka ada orang, bukankah hari ini tuan-tuan dan puan-puan, ada orang Islam kita yang lahir Islam, mereka kata apa? Saya ni tak nak menutup aurat, saya ni tak nak solat lagi sebab tak ikhlas. Pernah dengar tak? Dia kata saya tak ikhlas. Buat apa solat kalau tak ikhlas? Buat apa menutup aurat kalau tak ikhlas? Kau tahu tak? Kalau tak ikhlas, tetap buat, bukan kerana Allah, itu munafik. Kalau munafik, neraka paling bawah. Nampak tak dia justify? Tapi tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang wajib Allah perintahkan, walaupun tak ikhlas, walaupun belum rela, dia perlu dimulakan dengan paksa rela sebelum jadi suka rela. Sebab bila Allah dah perintahkan, kita faham tak faham, kita ikhlas tak ikhlas, paksa diri kita. Sebab itu saya pernah sebut, dan kerap kali juga saya sebut, saya kata, lebih baik kita menjadi munafik. Ini dalam koma bukan munafik yang sebetulnya. Lebih baik kita menjadi munafik dalam melakukan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kita benar-benar ikhlas bermaksiat kerana Allah. Orang yang bermaksiat, dia ikhlas bermaksiat. Betul ke tidak? Dia ikhlas. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, kena paksa diri kita. Saya pun memaksa diri. Nak kata ilmu tinggi, saya tak ilmu tinggi. Sebab tu jangan panggil saya ustaz, saya bukan ustaz, panggil bro je.
Saya cuma pendakwah. Saya bukan alim ulama. Saya tak membahaskan hukum hakam secara terperinci. Saya hanya datang memberikan motivasi, berkongsikan pengalaman, berkongsikan tips dakwah yang barangkali saya ada, yang boleh dikongsikan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi saya kena paksa diri. Paksa diri untuk melakukan sesuatu. Dulu saya minum arak. Kalau saya kata, saya tak boleh berhenti lagi lah sebab belum ikhlas, jadi saya terus minum, boleh diterima tak? Tak boleh. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, cabaran pertama adalah diri saya. Saya sebenarnya, saya tak peduli orang nak ugut saya ke, orang nak sindir saya ke, orang nak troll saya ke, orang nak ugut bunuh saya ke. Memang yang saya terima. Tapi saya tak peduli.